ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat berhimpun sekali lagi di atas talian untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan syarahan kitab Ar-Riqaq, Pelembutan Jiwa daripada Sahih Al-Bukhari. Dan insya-Allah kita hari ini akan sambung semula di dalam bab ma yuhdharu min zahratid dunya wat tanafusi fiha. Bab yang ketujuh di dalam kitab Ar-Riqaq. Bab yang ketujuh di dalam penyucian jiwa ni, iaitu bab yang berkaitan dengan amaran kerisauan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perhiasan dunia dan sikap manusia yang selalu berlumba-lumba di dalam mencari dunia. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, kita masuk kepada hadis yang kedua di dalam bab ini, yang mana pada hadis yang pada kuliah yang sebelum ini saya telah pun menghuraikan hadis yang pertama dalam bab ini. Insya-Allah hari ini kita akan bermula dengan hadis yang ke 6426. Hadis yang ke 6426, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Laits ibnu Sa'ad an Yazid ibni Abi Habib an Abil Khair an Uqbah ibni Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fa shalla ala ahli Uhud salatahu ala al-mayyit thumma insarafa ila al-minbar faqala inni faratukum wa ana shahidun alaykum wa inni wallahi la anzuru ila hawdil an wa inni qad u'titu mafatiha khazainil ard aw mafatihal ard wa inni wallahi ma akhafu alaykum an tushriku ba'di walakinni akhafu alaykum an tanafasu fiha. Inilah hadis yang ke dua dalam bab ini dan hadis yang ke 6426 dalam keseluruhan kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dengan katanya, telah bercerita kepada kami hadis ini guru Imam Bukhari yang bernama Qutaibah ibnu Sa'id. Bukhari riwayat daripada guru dia yang bernama Qutaibah ibnu Sa'id, yang mana Qutaibah meriwayatkan hadis ini daripada Laits ibnu Sa'ad. Laits merupakan salah seorang daripada tokoh besar yang berasal daripada Mesir di zaman Imam Malik. Satu zaman dengan Imam Malik, ada tokoh besar lah dia ni, faqih dan juga muhaddis. Daripada Yazid bin Abi Habib, daripada Abil Khair, daripada Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ni, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok, dia merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Bahkan Ibnu Hajar sendiri mengiktiraf dalam kitab dia Al-Isabah, dia mengatakan Uqbah merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, yang mana dia ni nama dia Uqbah bin Amir bin Abs Al-Juhani. Berasal daripada Al-Madinah. Dikatakan ada riwayat mengatakan waktu Nabi sampai ke Madinah, dia menjaga kambing dia, dan apabila dia mendengar berita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai ke Madinah, maka dia pun terus berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Kata Ibnu Hajar, Ibnu Hajar menukilkan pandangan ulama terhadap Uqbah bin Amir, yang mana para ulama mengatakan kana aliman bil faraid wal fiqh. Uqbah bin Amir merupakan seorang yang alim, seorang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam terhadap ilmu-ilmu faraid, ilmu-ilmu yang berkenaan dengan faraid, pembahagian harta pusaka, wal fiqh, dan juga ilmu fiqh. Fasihal lisan, lidahnya fasih. Sya'iran katiba, yang merupakan seseorang yang boleh bersyair.
Maksudnya zaman dulu ni kalau orang ni dia ada kepakaran dalam bersyair, dia adalah sedikit pengaruh. Kerana zaman tu zaman orang begitu obses dengan syair, ya. Katiban, dan boleh menulis. Kenapa kena tulis, kena mention dia boleh menulis? Kerana di kalangan sahabat ni yang boleh menulis di kalangan sahabat tidaklah ramai. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, nahnu ummatun ummiyah la naqra wa la nahsib. Kita merupakan umat yang buta huruf, yang tidak boleh membaca dan tidak boleh mengira. Tidak boleh mengira. Kenapa? Kerana zaman itu alat menulis kertas sangat-sangat terhad. Kertas pun tak ada banyak zaman tu. Yang banyaknya adalah pelepah tamar, tulang-tulang unta, maka mereka jadikan sebagai lembaran. Wa huwa ahadu man jama'al Quran, dan dia merupakan salah seorang yang menulis Al-Quran sebab dia boleh menulis. Dan Uqbah bin Amir terlibat dalam pembukaan kota di dalam sejarah Islam. Dan Muawiyah, ketika mana Muawiyah memerintah negara Islam selepas daripada kewafatan Ali bin Abi Talib, Muawiyah melantik Uqbah bin Amir sebagai gubernur untuk memerintah, wakil khalifah untuk memerintah di Syam. Sebab itu kalau kita tengok, ada satu cerita lah yang mana Abu Ayyub Al-Ansari pernah satu hari muskil tentang satu hadis yang dia dengar daripada Nabi SAW. Dia rasa macam dia dengar macam tu, tapi dia tak pasti betul ke Nabi sebut begitu. Maka Abu Ayyub pun ambil kenderaan dia, ambil tunggangan dia, keluar daripada rumah dia, pergi ke Mesir, kerana dia tahu yang mendengar hadis tersebut selain daripada diri dia adalah Uqbah bin Amir, dan waktu itu Uqbah telah berpindah ke Mesir. Jadi dia keluar daripada rumah dia di Madinah tu, dia keluar pergi ke Mesir semata-mata nak dengar satu hadis. Dia tanya Uqbah, betul ke aku dengar seperti ini yang macam mana yang Nabi SAW sebutkan? Uqbah kata betul lah. Jadi Abu Ayyub pun kata, aku nak balik lah. Aku dah dengar, maka aku balik lah. Uqbah pun terkejut, dia kata masuklah dulu, paling tidak pun. Kan Abu Ayyub kata tidak, aku datang ke sini nak memastikan sebuah hadis yang aku dengar, maka sekarang aku dah dengar, maka aku nak balik. Jadi ini merupakan di antara kesungguhan para sahabat di dalam tawthiq, di dalam memastikan ketepatan sesebuah riwayat yang disandarkan, yang ingin disandarkan kepada Nabi SAW, sehingga mereka sanggup mengembara pergi ke benua lain semata-mata nak mendengar ataupun nak memastikan sesebuah hadis itu dinukilkan dengan benar. Jadi tuan-tuan, benda ni bukan satu yang mengejutkan. Kerana kalau kita tengok Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'i besar daripada Madinah yang merupakan menantu kepada Abu Hurairah, seorang ulama hadis dan faqih, dia sendiri mengatakan, inni la asiru masirata yaumin wa lailah li ajli hadisin wahid, atau kama qal, dia mengatakan aku sanggup bermusafir sehari semalam semata-mata kerana ingin mencari sebuah hadis. Maksudnya pengembaraan, sanggup bersusah payah kerana nak mendengar sesebuah hadis ini merupakan budaya ulama silam. Kerana apa tuan-tuan? Kerana saya sebut dari dulu lagi, nak mendengar hadis yang sahih ni merupakan rezeki daripada Allah Azza wa Jal. Kerana apa? Kerana Quran kita tahu dia merupakan kitab Allah yang rezeki yang terbesar. Kemudian datanglah hadis, dan hadis ini sukar untuk kita orang awam memastikan yang mana sahih dan yang mana tak sahih. Jadi bila mana Allah Ta'ala rezekikan kepada kita untuk mendengar hadis yang sahih, ia merupakan rezeki kerana kita mendengar kalam sebaik-baik manusia. Yang mana kalau kita ni sayang pada satu orang, katalah sayang pada isteri, outstation jauh kan, jadi bila kita dapat dengar suara isteri tu rasa nikmat lah. Kerana apa? Kerana kita sayang kat dia. Begitu juga apabila kita sayang kepada Nabi, bahkan sayang kita kepada Nabi lebih lagi daripada kita sayang pada orang lain. Apabila kita mendengar kalam Nabi SAW, tidak ada kalam lain, tidak ada kalam manusia lain yang boleh menandingi nikmat apabila mendengar kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita apabila direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minat kepada untuk mendengar Al-Quran dan mendengar hadis, ia merupakan rezeki yang sangat besar daripada Allah Azza wa Jal, maka kita bersyukurlah. Pagi-pagi hari Sabtu ni orang tengah bercuti, mungkin cuti panjang, semalam cuti, hari ni pun cuti, mungkin ada orang yang pergi bercuti tetapi mereka tetap
meluangkan sedikit masa untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini mendengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Uqbah bin Amir ni tuan-tuan dan puan-puan, dia meninggal dunia pada khilafah Muawiyah, berdasarkan kepada pandangan yang sahih menurut Ibnu Hajar di dalam kitab dia Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Kata Uqbah bin Amir, dia kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauma. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah baginda, fasalla ala ahli Uhud, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kepada orang-orang yang terkorban di dalam perang Uhud. Kita semua tahu di dalam peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat diuji oleh Allah Azza wa Jal dengan kekalahan. Kita semua tahu di dalam peristiwa Uhud, 70 orang di kalangan sahabat Nabi gugur syahid sebagai syuhada. Di antara orang yang gugur sebagai syuhada ialah ayah saudara Nabi sendiri, iaitu Hamzah, yang menyedihkan Nabi. Di antara sahabat Nabi yang gugur, sahabat Nabi yang Nabi sayang yang bernama Mus'ab bin Umair. Di antara sahabat Nabi yang Nabi sayang juga ialah Anas bin Nadar. Begitu juga Hanzalah. Yang mana kisah-kisah mereka ini telah pun dirakamkan di dalam kitab sirah. Yang merupakan di antara hari di mana Nabi SAW rasa bebanannya sukar untuk ditanggung. Di antara pengorbanan besar para sahabat apabila mereka kekal setia bersama dengan Nabi SAW. Ketika mana orang munafik tidak bersama dengan Nabi, menarik diri, orang Islam kekal bersama dengan Nabi walaupun mereka berada dalam kekalahan. Jadi ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekalahan itu berlaku pada orang Islam walaupun mereka menang di Badar. Kalau kita tengok dalam sirah tuan-tuan dan puan-puan, peperangan Badar ni berlaku dalam keadaan orang Islam ni dia bukan nak pergi perang pun pada asalnya. Hanya sekadar nak pergi ambush, nak pergi buat serangan gerila terhadap rombongan Abu Sufyan. Tetapi Allah Ta'ala takdirkan mereka berperang. Walaupun pada peringkat awal Nabi SAW bertanya pendapat mereka, tetapi mereka bersedia. Mereka bersedia kalau takdir perang maka perang. Walaupun kelengkapan mereka sangat minima, walaupun persediaan mereka, mental mereka pada peringkat awal bukan untuk berperang, tetapi Allah Ta'ala takdirkan mereka terpaksa bertemu dan bertempur dengan satu kumpulan yang lengkap bersenjata, iaitu golongan Quraisy. Dan juga bilangan golongan Quraisy ni boleh kita katakan 3 kali ganda, lebih daripada bilangan orang Islam yang berada di Badar. Tetapi kemenangan berlaku pada orang Islam pada masa itu. Dan berkemungkinan ada di kalangan mereka yang mengatakan Nabi ini akan menang. Walaupun Nabi ini akan sentiasa menang kerana Allah Ta'ala akan sentiasa memberikan kemenangan kepada Nabi, kerana pada di Badar pun dengan kelengkapan yang minima, dengan persediaan mental yang tidak begitu rapi, Allah Ta'ala takdirkan kemenangan. Mungkin ada di kalangan orang-orang yang ada pada zaman itu menganggap Nabi akan sentiasa menang. Maka Allah Azza wa Jal takdirkan kekalahan berlaku kepada Nabi dan para sahabat di Uhud, nak memberikan satu isyarat. Sesiapa yang mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dia menang, kali ini Nabi itu ditakdirkan oleh Allah kalah. Maka kamu nilai semula, kamu ikut dia kerana menang ataupun kamu ikut dia kerana keimanan kamu, yang kamu akan bersama dengan dia dalam keadaan senang dan susah. Jadi sebab itu tuan-tuan, di antara hikmah Allah Ta'ala memberikan kekalahan kepada Nabi dan para sahabat di Uhud ialah untuk menguji keimanan kita. Adakah orang yang mengikut Islam ini kerana dia sentiasa menang ataupun kerana dia sentiasa mengetahui bahawasanya kebenaran itu bersama dengan Islam, walaupun menang ataupun kalah dia akan sentiasa bersama. Jadi ini di antara hikmah. Dan di antara hikmah lain juga, selain daripada hikmah untuk kita nilai semula keimanan kita, supaya orang Islam yang tidak mengikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka menyedari kepentingan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, kepentingan untuk taat kepada pimpinan apabila diarahkan untuk melakukan sesuatu tugasan. Dan juga di antara hikmahnya juga bila Allah Ta'ala memberikan kekalahan kepada orang Islam di Uhud,
Kekalahan para sahabat di Uhud ialah mereka-mereka yang gugur syahid dapat kemuliaan menjadi syuhada. Dapat kemuliaan menjadi orang yang syahid di medan perang yang mana Allah Azza wa Jal janjikan syurga kepada orang-orang yang mati syahid di medan kerana ingin menegakkan kalimah Allah. Dan selain daripada itu, di antara hikmahnya juga, apabila kekalahan berlaku kepada orang Islam, ia memberikan satu ruang kepada orang Islam untuk tunduk, untuk khusyuk lebih lagi dan bersungguh apabila minta pertolongan daripada Allah. Saya pernah cerita, ada pengalaman dulu, mungkin ada sebahagian daripada sahabat-sahabat yang dulu pernah dengar cerita saya, yang mana Allah Ta'ala uji saya bila sampai ke Jordan, anak seorang. Anak saya ni bila demam, anak sulung saya ni, bila demam aja sawan, bila demam aja sawan, bila demam je tarik masuk wad. Jadi pada waktu tu tuan-tuan, saya dan isteri dan seorang anak, masa tu pengalaman menjaga anak ni pun tak banyak lagi. Sekarang dah ada 4 orang anak dah, adalah sikit pengalaman, lebihlah sikit pengalaman daripada waktu tu. Jadi bila Allah Ta'ala uji begitu, anak masuk wad, demam panas, jadi bila ni dia tak sedar diri, mulut berbuih-buih. Pada waktu tu kita merasakan apabila kita salat, apabila kita menadah tangan, mengharapkan Allah, kita merasakan pada waktu tu khusyuk itu datang. Khusyuk itu datang, tawaduk itu datang, tadarruk itu datang, harap betul-betul pada Allah. Dan kita rasa pada waktu tu doa kita lebih nikmat daripada doa waktu biasa. Yang mana mungkin waktu kita senang, waktu kita lapang, waktu kita mewah, kita mungkin berdoa. Ya, mungkin berdoa. Kita tak mungkin meninggalkan doa itu. Tapi kadang-kadang doa itu kadang-kadang tak begitu serius. Mungkin ada kata, ya Allah, aku minta seperti mana yang aku semalam minta lah, malah nak ulang-ulang. Mungkin ada yang doa sampai macam tu. Dia ingat doa ni, orang kata macam pergi kedai mamak aja. Mamak macam biasa satu, kan? Dia pun kata, ya Allah, macam biasa aku minta, kan? Tapi bila Allah Ta'ala memberikan musibah, memberikan ujian kepada seseorang, mereka pada waktu ditekan, pada waktu sempit, pada waktu mereka rasa dunia ini tidak memberi ruang kepada dia, maka pada masa itulah kita merasa begitu nikmatnya pengorbanan, begitu nikmatnya perjuangan, begitu nikmatnya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu kuatnya pengharapan kita pada Allah. Jadi ini merupakan di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kepada para sahabat dan Nabi SAW untuk tewas di bumi Uhud. Jadi bila dah sampai beberapa ketika, Nabi SAW pun pergi semula ke kawasan syuhada Uhud, dan Nabi salat ke atas syuhada Uhud seperti mana Nabi bersalat ke atas mayat. Seperti mana Nabi salat ke atas mayat. Di sini menimbulkan perbahasan dalam kalangan ulama. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana majoriti ulama mengatakan syuhada yang gugur di medan perang memerangi golongan kufar, apabila mereka gugur di medan perang, mereka tidak dimandikan. Mereka tidak dimandikan, mereka tidak dikafankan. Sebaliknya mereka ditanam dengan darah mereka. Yang mana dalam hadis Nabi SAW mengatakan mereka akan dibangkitkan dalam keadaan darah tu masih berada di badan mereka. Warna adalah warna darah, tetapi bau adalah bau kasturi, bukan bau darah lagi di hari kiamat nanti. Tapi nak katanya, orang-orang yang syahid di medan perang tidak perlu dimandikan, tidak perlu disalatkan. Ini yang kita tahu. Rupa-rupanya bila ada hadis seperti ini, ia menimbulkan polemik dalam kalangan ulama. Saya bacakan pandangan-pandangan ulama dalam masalah ini. Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan juga majoriti ulama, mereka mengatakan tidak disalatkan ke atas syuhada, tak dimandikan dan tak disalatkan. Kenapa tak dimandikan dan tak disalatkan? Kerana Nabi SAW tidak mandikan jenazah syuhada di Uhud dan tidak salatkan, berdasarkan kepada riwayat Jabir dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Jabir, kana Nabi SAW lam yusalli ala qatla Uhud, atau kama qala, yang mana Nabi, kata Jabir, tidak salat ke atas orang-orang yang terbunuh dalam kalangan para sahabat yang gugur di medan Uhud. Maksudnya Jabir kata Nabi tak mandikan dan tak kafankan orang-orang yang terkorban di medan Uhud.
Jadi bila mana mereka ini mengatakan tidak dimandikan dan tidak disalatkan, bagaimana dengan hadis ni? Bagaimana dengan hadis ni? Mereka mentakwil hadis ni. Mereka mentakwil hadis ni dengan dua takwilan. Sebahagian daripada mereka yang berpegang dengan pendapat syuhada tidak disalatkan, mereka mengatakan salat Nabi ni bukan salat dari sudut istilah, bukan salat jenazah yang 4 kali takbir tu. Kerana apa? Kerana salat di dalam bahasa Arab boleh difahami dengan makna istilah dan boleh difahami dengan makna bahasa. Yang mana makna bahasa bagi perkataan salat, the literal meaning of the word salat adalah doa. Maka Nabi SAW menurut mereka berdoa kepada syuhada Uhud seperti mana Nabi berdoa di atas jenazah yang lain. Maksudnya bila Nabi masuk ke kuburan, Nabi akan berdoa kepada mayat yang lain. Maka bila Nabi masuk ke kawasan syuhada Uhud, Nabi berdoa kepada syuhada Uhud seperti mana Nabi berdoa kepada yang lain. Itu takwilan yang pertama. Imam Nawawi sebut takwilan ni, dia kata yang dimaksudkan dengan solat tu bukan solat sebenarnya. Kerana golongan syuhada tak boleh disolatkan. Tak perlu untuk disolatkan pun. Tak disyariatkan untuk disolatkan. Kalau perlu disolatkan, awal-awal lagi Nabi dah solatkan. Ni kemudian Nabi datang. Di hujung-hujung, di akhir-akhir hayat Nabi datang, Nabi solatkan. Dia kata ini bukan solat jenazah biasa. Yang ni adalah doa. Solat tu maksudnya doa. Kerana literal meaning of the word salat bermaksud doa. Bukan bermaksud salat dengan 4 kali takbir seperti mana kita salat jenazah. Sebahagian daripada ulama yang lain mengatakan bahawasanya salat Nabi ke atas jenazah Uhud ni bukan untuk pensyariatan bagi umat. Sebaliknya ia adalah khususiat bagi Nabi. Pengkhususan untuk Nabi. Maksudnya Nabi salat seperti mana salat jenazah. Nabi pergi tu Nabi salat jenazah. Tetapi salat jenazah ni bukan untuk semua umat. Kerana umat tidak disuruh untuk salat terhadap syuhada. Sebaliknya Nabi salat itu hanya khusus untuk Nabi. Dan pandangan ni dipilih oleh Syekh Ibnul Utsaimin. Kerana menurut Syekh Ibnul Utsaimin, dia mengatakan bahawasanya Nabi SAW salat ketika mana berada di kawasan ini ke atas syuhada Uhud, tetapi perbuatan Nabi ini tidak diikut oleh Khulafa' ar-Rashidin. Khulafa' ar-Rashidin tak salatkan ke atas syuhada yang mati selepas daripada kewafatan Nabi SAW, menunjukkan bahawasanya ini khusus untuk Nabi. Tetapi di sana ada pandangan ulama yang mengambil zahir daripada hadis ni. Antaranya ada beberapa pendapat lah, saya baru bagi tahu satu pendapat lah. Pendapat yang mengatakan tak disalatkan. Jadi mereka takwil hadis ni. Mereka kata yang dimaksudkan dengan salat itu adalah doa. Sebahagian daripada mereka kata tak. Salat betul-betul, tapi ia khas untuk Nabi, bukan untuk kita. Baik. Pandangan yang kedua adalah pandangan yang dinukilkan daripada Hanafi. Yang mengatakan mereka berpegang dengan zahir hadis ni. Dia kata syuhada disalatkan ke atas mereka berdasarkan kepada hadis ni. Satu riwayat dalam mazhab Ahmad, iaitu Hanbali, mereka mengatakan bahawasanya Nabi SAW salat ke atas syuhada Uhud untuk bagi tahu sunat untuk salat ke atas syuhada bukan wajib. Maksudnya kalau salat bagus, tapi kalau tak salat pun tak apa. Salat bagus, kalau tak salat pun tidak menjadi masalah kerana ia bukan kewajipan. Di sana ada pendapat yang dinukilkan daripada Ibnu Hazmin, iaitu libayan jawazil amrain, yang mana kata Ibnu Hazmin kedua-duanya dibenarkan. Kalau kita ada jenazah yang mati syahid di medan perang, nak salatkan ke atas dia pun boleh, tak salatkan pun boleh, dia kata. Kerana dua-dua Nabi buat. Dua-dua itu sunnah. Jadi, tapi majoriti ulama mengatakan tidak. Mereka mentakwilkan hadis tersebut. Jadi, saya nak katakan pada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam masalah ijtihad seperti ini, kita tidak wajar untuk sesat menyesatkan. Sebaliknya kita berlapang dada. Yang paling penting dalam isu ni adalah kita mengikut saranan pemerintah, kerana dalam isu ni bila nak berjihad apa semua perlukan kepada arahan pemerintah. Jadi kita taat dan patuh kepada arahan yang dikeluarkan untuk pemerintah. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada di kalangan kita yang kadang-kadang tak perasan. Yang kadang-kadang mungkin di kalangan kita tak perasan. Kenapa Allah Ta'ala mensyariatkan salat ke atas jenazah ni ataupun mengkafankan dan memandikan syuhada ini tidak dituntut? Kenapa?
Kerana Allah Ta'ala selain daripada nak memuliakan syuhada, supaya mereka dapat bangkit dengan bukti yang ada di badan mereka, itu darah yang mengalir, warnanya adalah warna darah dan bau kasturi, ia juga merupakan keringanan kepada tentera Islam yang berada di medan. Cuba bayangkan kalau kita tengah perang, kawan kita gugur syahid, kita nak kena mandikan, nak kena kafankan, nak kena tanam, dalam keadaan dah siap, mana kita nak cari kain kapan waktu perang? Mana kita nak cari air kalau tengah-tengah padang pasir? Jadi ia selain daripada kemuliaan kepada syuhada, ia juga merupakan hukum yang memudahkan tentera-tentera Islam untuk menguruskan jenazah syuhada yang gugur korban di medan perang. Nabi SAW kata Uqbah pergi ke Uhud, Nabi SAW berdoa kepada syuhada Uhud seperti mana Nabi berdoa kepada mayat. Summan sarafa ilal mimbar. Kemudian Nabi pun kembali ke mimbar. Kemudian Nabi bersabda, "Inni faratukum." Sesungguhnya aku akan mendahului kamu. Sesungguhnya aku akan pergi dulu sebelum kamu. Aku akan menunggu kamu di hari kiamat nanti. Wa ana syahidun alaikum. Dan aku menjadi saksi. Aku menjadi saksi kepada kamu. Jadi bila Nabi kata syahidun alaikum, aku menjadi saksi kepada kamu, ia selari dengan firman Allah Azza wa Jal, yang mana Allah mengatakan Nabi merupakan wa yakuna rasul alaikum syahida. Nabi merupakan syahid. Nabi merupakan saksi kepada kamu. Saksi kepada kamu dari sudut apa? Saksi kepada kamu apabila kamu menjadi saksi kepada nabi-nabi lain, bahawasanya di hari kiamat nanti bila datang aja seluruh manusia, mungkin ada di kalangan kaum nabi-nabi lain, mungkin ada di kalangan kaum nabi-nabi lain yang mana mereka mengingkari bahawasanya nabi-nabi mereka telah menyampaikan risalah kepada mereka. Mereka kata pada Allah, mana ada nabi ni sampaikan? Kita akan menjadi saksi. Sesungguhnya nabi-nabi yang Allah Ta'ala utuskan tidak cuai dan tidak curang. Mereka telah menyampaikan risalah. Tetapi umat mereka sebahagiannya telah ingkar dan telah mendustakan nabi-nabi mereka. Kita akan menjadi saksi. Dan Nabi SAW akan membenarkan penyaksian kita. Nabi akan membenarkan penyaksian umat dia terhadap nabi-nabi yang terdahulu. Ini merupakan keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat ini. Kemudian yang kedua, Nabi juga akan menjadi saksi bahawasanya umat yang beriman dengan Nabi sebenar-benarnya telah beriman dan telah membenarkan kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana umat Nabi yang terdahulu, sebahagian daripada mereka telah mengubah ajaran Nabi mereka, telah merosakkan kitab-kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi mereka. Tetapi umat Islam, mereka amanah. Mereka menjaga kitab mereka yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi mereka, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjaga sunnah Nabi mereka dan mereka memelihara sunnah Nabi, dan mereka mengecam perbuatan bid'ah, rekaan-rekaan yang disandarkan, yang cuba untuk dilekatkan dalam agama. Jadi kita melihat ulama-ulama Islam yang ikhlas menjaga syariat Nabi, membersihkannya daripada dicalarkan ataupun dirosakkan oleh golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila Nabi kata wa ana syahidun alaikum, aku menjadi saksi kepada kamu, maksudnya Nabi memberikan satu penyaksian di hadapan Allah bahawasanya kita telah melunaskan penjagaan terhadap agama ini, kerana Allah memberi jaminan bahawasanya agama ini akan kekal sehingga kiamat. Dan Nabi SAW sendiri memberikan jaminan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Sentiasa akan ada satu kumpulan dalam kalangan umat aku yang sentiasa zahir di atas kebenaran, sentiasa berpegang dengan kebenaran Islam. La yadurruhum man khadalahum, yang mana orang-orang yang meninggalkan mereka, orang-orang yang sia-siakan mereka, yang betray, yang khianat kepada mereka, sekali-kali tidak memudaratkan mereka. Sentiasa akan ada satu golongan yang ikhlas berpegang dengan ajaran Islam yang sebenar. Jadi nak katanya, kita ni
alhamdulillah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam senarai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, wa inni wallahi la anzuru ila haudil an, dan sesungguhnya aku demi Allah sedang melihat kepada haudi, kepada telagaku sekarang ini. Ini hadis ni membuktikan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah dengan telaga. Telaga ni telaga apa? Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahawasanya Nabi kita ni akan tunggu di telaga. Inni faratukum 'alal haud. Sesungguhnya aku akan mendahului kamu, menunggu kamu di telaga. Dan Nabi akan memanggil kita. Macam mana Nabi boleh kenal kita? Nabi kenal kita ni berdasarkan kepada tanda yang ada pada badan kita, iaitulah tanda kesan-kesan wudu. Yang mana muka kita, tangan dan kaki kita akan bercahaya, min atharil wudu, daripada tanda-tanda wudu. Dan Nabi akan memanggil kita, ashabi, ashabi, sahabatku, sahabatku. Sahabat ni maksudnya bukan sahabat pada istilah lah. Sahabat pada bahasa, yang mana orang yang melazimi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang-orang yang mengubah ajaran Nabi, golongan yang murtad, golongan yang berpaling daripada ajaran Nabi, walaupun pada awalnya mereka beriman, bila mereka murtad, mereka akan dihalau daripada minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan golongan yang banyak melakukan bid'ah di dalam agama juga akan dihalau, mengubah ajaran agama. Jadi sebab itu mereka-mereka yang ingin minum daripada telaga Nabi, yang merupakan telaga yang Allah Ta'ala khaskan untuk Nabi Muhammad SAW, yang Nabi kata, siapa yang minum daripada telaga itu, lam yazma ba'dahu abada, dia tidak akan dahaga selama-lamanya selepas daripada itu. Lepas daripada minum tu, tak dahaga dah selama-lamanya. Yang mana telaga ni tuan-tuan dan puan-puan sangat-sangat besar, yang mana bila kita tengok dalam riwayat-riwayat, dia punya keluasan dia seperti Amman. Dia punya telaga tu, dia punya luas seperti Amman yang berada di Syam, di Jordan sekarang ni, sampai ke Madinah. Itu luas dia. Luas dia tu begitu luas, macam Amman ke Madinah luas dia. Dan hadis-hadis yang berkenaan dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan telaga ini mutawatir. Mutawatir, tak mampu untuk kita tolak. Dan bila Nabi kata, sesungguhnya aku demi Allah sedang melihat kepada telaga aku sekarang, ia merupakan isyarat daripada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW dah tak lama dah. Nabi SAW dah tak lama dah, Nabi nak wafat dah. Jadi Nabi SAW mengatakan, aku sedang melihat, aku sedang melihat kepada telaga aku sekarang, wa inni qad u'titu mafatiha khazainil ard, dan sesungguhnya aku diberikan dengan kunci bagi khazanah-khazanah bumi, ataupun kunci bagi bumi. Sebenarnya tak ada beza pun. Kunci bumi dengan kunci khazanah bumi merangkumi makna yang sama, tak adalah jauh beza. Tetapi zahir perkataan atau itu nampaknya ia seperti kalam perawi yang tidak begitu pasti, yang mana satu ia adalah ucapan Nabi. Salah satu daripada dua ni. Mereka pasti ia salah satu daripada dua, tapi mereka tak pasti yang mana satu di kalangan dua ni. Menunjukkan kepada kita perawi hadis ni tuan-tuan dan puan-puan, mereka sangat amanah dalam menukilkan perkataan Nabi SAW. Walaupun perkataan itu merujuk kepada makna yang tidak ada beza, merujuk kepada makna yang hampir sama, tetapi kerana amanah ilmu, mereka nyatakan kepada anak murid mereka yang ini ataupun yang itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan bila Nabi SAW mengatakan, aku diberikan dengan kunci khazanah bumi ataupun kunci-kunci bumi, ia merupakan isyarat daripada Nabi pada zaman itu, pada waktu itu, bahawasanya umat Islam akan dapat menguasai sebahagian besar daripada tamadun-tamadun dunia. Kerana tamadun-tamadun yang ada di zaman Nabi adalah tamadun Parsi dan Rom yang paling dekat. Yang mana kedua-dua tamadun ini adalah tamadun yang berkuasa pada zaman itu dan mempunyai kekayaan yang banyak. Dan apabila Nabi SAW bagi tahu, aku diberikan dengan khazanah-khazanah bumi, kunci khazanah bumi ataupun kunci bumi,
ia memberikan isyarat tentang dalailun nubuwah, kebenaran ajaran Nabi, yang mana Nabi SAW punya jangkaan. Ia bukan jangkaan, ia adalah berita daripada Nabi yang menunjukkan akan datang umat Islam akan membuka empire umat Islam akan menguasai harta-harta yang banyak. Ia merupakan isyarat kebenaran dakwah Nabi SAW. Saya teringat lagi ketika mana Nabi SAW bercerita kepada Khabbab bin Al-Arat, yang mana Khabbab ketika mana dia diseksa waktu Nabi, pada waktu tu Nabi sedang baring, berlapikkan kepalanya dengan Nabi punya selendang di bawah bayangan Kaabah. Ketika mana dia bertanya Nabi, "Ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u lana? Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana? Ya Rasulullah, kamu tidakkah berdoa untuk kami kepada Allah, dan tidakkah kau minta tolong kepada Allah untuk kami?" Maka Nabi bangun. Agak marah sedikit Nabi pada waktu tu. Maka Nabi SAW menyebutkan kepada Khabbab, setelah Nabi bagi tahu kepada Khabbab, umat-umat sebelum ni ada yang kepalanya digergaji, ada yang dagingnya disikat dengan sikat besi. Ma yusrifuhu dhalika an dini. Semua itu tidak menjadikan dia meninggalkan agamanya. Dia kata, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wallahi la yutimmanna Allah hadzal amr hatta yasir ar-rakib min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanami." Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menyempurnakan urusan agama ini sehingga orang yang bermusafir tidak takut. Kalau dia bermusafir daripada San'a ke Hadramaut, dia tak takut melainkan takut pada Allah ataupun takut pada serigala kalau dia bawa kambing. Nak beritahu apa? Waktu umat Islam kena tindas, waktu umat Islam kena lanyak, waktu Nabi SAW sendiri kena seksa dengan pelbagai cacian dan siksaan, waktu tu Nabi bagi tahu kepada Khabbab, Islam akan berkuasa. Islam akan sampai ke negeri Yaman. Islam keamanannya akan merangkumi keseluruhan tanah Arab. Nabi adalah satu orang yang Allah Ta'ala berikan kepada dia berita tentang kemenangan Islam. Maka benar seperti mana yang disebutkan oleh Nabi, akhirnya pada zaman Umar dan Uthman, tamadun-tamadun besar ini akhirnya jatuh. Rom akhirnya jatuh, Parsi akhirnya jatuh, sehingga pada zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika mana tentera Islam dapat menguasai kerajaan Parsi, menjatuhkan Kisra di Parsi, pada waktu tu harta-harta masuk ke dalam kerajaan Islam begitu banyak, dan pada waktu itulah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menangis. Sehingga kan Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Umar, "Ma yubkika ya Amirul Mukminin?" Apakah yang menyebabkan kamu menangis wahai Amirul Mukminin? Kerana pada hari ini ia adalah hari gembira, ia merupakan hari kemenangan. Kata Umar, sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak akan masukkan tidak akan masukkan benda ini, iaitu harta-harta ini daripada emas dan perak ini, ke dalam satu-satu kaum, melainkan Allah akan masukkan sekali perasaan marah dan benci sesama mereka, permusuhan sesama mereka kerana dengki-mendengki. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kemenangan Islam ini telah pun disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu di mana Madinah pada masa itu adalah negara yang kecil saja, bukan besar pun, tapi Nabi bagi tahu Islam akan menguasai tamadun-tamadun besar, sehingga kan kunci-kunci khazanah bumi Nabi kata akan bersama dengan Islam. Kemudian para ulama mengatakan Nabi mengatakan, "Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di." Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku demi Allah, aku tidak takut ke atas kamu untuk kamu melakukan syirik kepada aku. Maksud Nabi kata, aku tak bimbang untuk kamu syirik. Bukan Nabi suruh kita syirik, tak. Nabi kata, kalau bab syirik ni aku tak bimbang, kamu tak buat. Adakah maksudnya tak ada di kalangan umat ni akan jadi murtad? Tak juga. Ada di kalangan umat yang menjadi murtad. Tetapi apa yang berlaku? Umat Islam secara keseluruhan tidak akan murtad. Kalau ada pun seorang dua sajalah. Baru-baru ni pun kita digemparkan dengan isu orang yang mengaku masih lagi Muslim tetapi sujud di kuil Sikh. Tapi nak bagi tahu, umat Islam bila tengok perlakuan tu, mereka tidak berdiam diri.
Mereka mula untuk bertanya kepada pihak yang berkuasa. Apa jadi pada orang ni? Kenapa dia mampu untuk, kenapa dia sanggup untuk sujud? Jadi saya kira sensitiviti umat Islam dalam bab menjaga akidah umat Islam tu still ada. Seperti mana yang Nabi sebutkan. Kalau ada satu dua orang yang melakukan kesalahan dalam bab akidah, akan ada umat yang akan bersuara, yang akan menjaga keaslian agama. Sebab tu Nabi kata, aku tidak bimbang untuk kamu semua menjadi syirik. Kerana tidak mungkin keseluruhan umat Islam pada satu-satu zaman akan menjadi murtad dan musyrik kesemuanya. Tidak mungkin. Kerana akan ada golongan yang sentiasa berpegang dengan kebenaran, yang berpegang dengan akidah Islam, yang apabila dia melihat mana-mana orang Islam sujud dan tunduk pada berhala kufar, maka mereka akan mula mengerjakan kerja amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi kalau orang tanya saya lah, dalam isu yang baru-baru ni viral kan, apa pandangan Ustaz? Saya kata betul. Kita tak boleh cepat nak murtadkan orang, tak boleh cepat nak kafirkan orang, mesti ditegakkan hujah. Mungkin dia jahil, tetapi nasihat perlu seimbang. Selain daripada kita nasihati orang awam supaya jangan cepat sangat, kita juga kena nasihat kepada orang yang melakukan perkara tersebut. Ini adalah perkara yang haram. Perbuatan sujud kepada berhala merupakan perkara yang haram secara ijma' ulama'. Tidak ada ulama' yang mengatakan ia tidak haram. Cuma mereka berbeza pendapat. Kafir ke tidak? Sebahagian ulama' kata semata-mata sujud pada sembahan yang lain selain daripada Allah jadi kafir dengan apa sekali tujuan sekalipun. Tetapi majoriti ulama' membezakan. Mereka mengatakan kalau sujud itu memang untuk ibadat dan kafir. Kalau sujud itu untuk penghormatan, berdosa besar. Tetapi tidaklah sampai kepada tahap kafir. Jadi kadang-kadang di kalangan kita ni ada yang terlalu meringankan. Selagi mana ia tak kafir tak apa. No. Dosa sujud kepada sembahan lagi besar daripada dosa sujud pada sembahan selain daripada Allah, sembahan kafir ni lagi besar daripada dosa-dosa lain. Kalau kita hari ni allergic kan, allergic hari ni makan babi apa semua, sujud pada sembahan ni lagi dahsyat daripada benda tu. Bukan saya nak meringankan dosa makan babi ni, baguslah sensitif pada makan babi ni, bagus kan. Macam-macam isu daging, kartel daging ni pun sekarang ni dah jadi muncul pula lah kan. Tapi kita orang Islam ni, kalau kita memang betul-betul ditipu, kita percaya dengan logo yang ada orang jamin kat kita, logo tu logo halal, tiba-tiba dia tipu. Kita orang Islam yang tak tahu ni, kita insya-Allah tidak diberikan apa-apa tanggungjawab, tak dosa lah. Kerana kita tak tahu, bukan kita sengaja. Yang menjadi masalahnya ni kepada pemakan rasuah ni. Sebab itu rasuah ni dilaknat oleh Allah di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat mengeji golongan yang memberi rasuah dan menerima rasuah. Kenapa? Kerana rasuah ni punca penyakit-penyakit lain. Bukan hanya sekadar salah guna kuasa, menyebabkan benda yang haram menjadi halal. Macam inilah. Dan dikatakan 40 tahun. Bayangkan 40 tahun. Bukan sekejap ni. Jadi ini benda yang sangat-sangat penting yang kita kena ambil perhatian. Maka saya nak sebutkan tuan-tuan, bila Nabi kata Nabi tak bimbang untuk umat dia melakukan syirik kesemuanya, memang Nabi tak bimbang kerana ini jaminan umat ini akan ada golongan-golongan yang mengerjakan kerja amar ma'ruf nahi mungkar. Nak kata semua umat ni akan jadi kufur, tak mungkin. Semua umat ni akan ubah ajaran agama, tak mungkin. Pasti ada golongan-golongan yang akan mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kerja amar ma'ruf nahi mungkar kena jalan juga, tapi Nabi tak bimbang umat dia akan jadi murtad semuanya. Tidak akan berlaku, insya-Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga agama ini sehingga kiamat. Kemudian Nabi kata walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha. Tetapi yang aku takut berlaku ke atas kamu ialah apabila kamu berlumba-lumba untuk mencari fiha. Tu balik pada siapa? Kamu berlumba-lumba padanya. Padanya apa? Kembali kepada khazanah bumi. Kerana Nabi kata akan dibuka khazanah bumi ni kepada umat Islam dan kamu akan berlumba dengannya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, ya, kalau kita tengok dekat hadis yang berikutnya, kata Imam Bukhari, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Zaid ibni Aslam an Ata ibni Yasar an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
inna aktsara ma akhafu alaikum ay ma yukhrijullahu lakum min barakatil ard. Qila wa ma barakatul ard? Qala zahratud dunya. Faqala lahu rajul hal ya'til khairu bishar? فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه ثم جعل يمسح عن جبينه فقال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع لذلك. قال لا يأتي الخير إلا بالخير إن هذا المال خضرة حلوة وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبة أو يلم إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاسرتاها استقبلت الشمس فاجترت حقه فنعم المعونة هو وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. Yang bermaksud, kata Al-Imam Al-Bukhari telah bercerita kepada kami hadis ini Ismail, katanya telah bercerita kepada saya Malik daripada Zaid ibnu Aslam, daripada Atha bin Yasar, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, katanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perkara yang paling banyak aku takut berlaku ke atas kamu ialah apabila Allah Ta'ala mengeluarkan untuk kamu daripada keberkatan-keberkatan bumi. Nabi kata benda yang paling aku takut ialah apabila Allah Ta'ala mengeluarkan keberkatan-keberkatan bumi untuk kamu. Maka para sahabat bertanya, ada seorang sahabat kata, wama barakatul ard? Apa itu keberkatan-keberkatan bumi? Kata Nabi SAW, zahratud dunya, perhiasan-perhiasan dunia, itu harta dunia. Faqala lahu rajul, berkata seorang sahabat, hal ya'til khairu bishar? Ya Rasulullah, adakah kebaikan akan membawa keburukan? Soalan dia. Sebab Nabi kata keberkatan bumi. Bila keberkatan bumi maksudnya benda baik. Maka dia tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah benda baik akan membawa keburukan? Benda baik boleh bawa benda jahat ke? Fasamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun diam. Lepas ditanya soalan tu Nabi diam, sehingga kan kata Abu Sa'id, hatta zanantu annahu yunzalu alaih, sehingga aku menyangka seolah-olah macam Nabi ni diturunkan padanya wahyu. Summa ja'ala yamsahu an jabini. Kemudian Nabi pun tak lama lepas tu Nabi pun mengesat Nabi punya apa? Nabi punya dahi. Kemudian Nabi tanya, aina sa'il? Siapa yang bertanya tadi? Mana penyoal tadi? Nabi tanya. Faqala ana. Dia kata saya yang bertanya ya Rasulullah. Ada seorang sahabat dia kata saya tanya. Qala Abu Sa'id. Kata Abu Sa'id, laqad hamidnahu hina tala'a lidzalik. Sesungguhnya kami telah memujinya ketika mana dia bertanya perkataan ini. Sebelum ini mungkin sahabat takut. Kenapa sahabat takut? Kerana mungkin bila Nabi diam tu Nabi takut, sahabat takut Nabi ni tak suka dengan soalan tu. Kerana ada soalan-soalan yang Nabi tak apa suka bila sahabat tanya. Terutama soalan-soalan yang tak berkaitan dengan mereka, yang tak ada kaitan dengan kehidupan mereka, soalan-soalan takalluf, soalan-soalan yang terlalu orang kata apa menyukarkan kalau diturunkan wahyu dalam masalah berkenaan, ya. Maka bila sahabat bila dia tanya soalan tu, bila Nabi diam, ya, Abu Sa'id seolah-olah macam kata dia ni tanya soalan yang macam ni, ya, tu yang Nabi diam tu, takut-takut Nabi marah. Tiba-tiba bila Nabi kata mana penyoal, dia kata saya ya Rasulullah. Nabi cuba nak jawab, kata Abu Sa'id, ya, kata Abu Sa'id, kami memujinya pada akhirnya kerana bila dia tanya, Nabi SAW sudi untuk menjawab. Sudi untuk menjawab kerana sahabat ni bila dia tanya soalan dan Nabi jawab, sahabat yang lain yang mendengar akan suka. Sebab itu Anas kata, kunna natamanna an yaji'a a'rabiyun al-aqil. Kami sentiasa mengharapkan akan datang kepada Nabi SAW seorang orang badui yang datang daripada pedalaman tetapi bijak. Dia bijak. Fayas'alan Nabi SAW, dan dia boleh bertanya Nabi, wa nahnu indah, dan kami berada di sisi Nabi supaya kami boleh belajar juga. Maka bila dia kata saya ya Rasulullah yang bertanya tadi, Nabi kata la ya'til khair illa bil khair.
Sesungguhnya perkara baik tidak membawa melainkan kebaikan. Nabi kata, benda baik dia akan bawa kebaikan. Ya. Inna hadzal mal khadiratun hulwah. Dan sesungguhnya harta ini merupakan sesuatu yang hijau dan manis. Apa maksud hijau? Hijau ni benda yang suka untuk kita tengok. Sebab tu kita suka pergi ke kawasan-kawasan yang ada sifat nature. Sifat semula jadi kerana ada hijau di sana. Tengok hutan berwarna hijau, kan? Kita suka tengok. Sebab apa? Sebab hijau ni memberikan ketenangan. Orang suka tengok harta. Seolah-olah harta tu macam hijau, memberikan ketenangan. Hulwah dan juga manis. Kerana benda manis ni insya-Allah dikongsi ramai. Orang boleh makan. Kalau benda pedas tak semua orang boleh terima. Benda masin tak semua orang boleh terima. Tapi kalau benda manis, elok manisnya, insya-Allah orang boleh terima. Wa inna kullama anbata ar-rabi' yaqtulu habatan aw yulim. Ya, yang mana setiap sesuatu yang ditumbuhkan oleh musim bunga. Orang Arab ni dia ada musim bunga. Musim bunga ni banyak tumbuhan tumbuh. Dia boleh membunuh haiwan kerana terlalu kekenyangan ataupun hampir kepada kebinasaan. Bila tumbuh banyak di kawasan padang pasir ni, bila musim bunga saja akan tumbuh tumbuhan banyak. Haiwan yang tak biasa dengan tumbuhan banyak ni, kalau dia makan terlalu banyak, dia boleh untuk binasa, dia boleh mati kekenyangan. Dan dia boleh binasa, boleh sakit kerana terlalu kenyang. Nabi kata, illa akilatal khadirah, kecuali mereka yang makan sejenis pokok. Khadirah ni para ulama mengatakan dia merupakan tumbuhan yang tak kering ataupun tumbuhan yang tumbuh sepanjang masa. Waktu musim panas pun dia tumbuh. Kalau haiwan makan tumbuhan ni, dia tak makan banyak. Dia akan makan sikit demi sedikit dan itu tidak membahayakan. Maka Nabi kata, akalat hatta idam taddat khasirataha. Dia akan makan sehingga apabila dia punya lambung, dia punya sisi badan menjadi kembung, menjadi penuh, istaqbalati syams, dan dia akan pergi ke matahari, fashtarrat wa salatat wa balat. Dia akan buang air. Dia akan buang air besar dan dia akan kencing, summa adat fa akalat. Kemudian dia akan kembali dan dia akan makan semula. Wa inna hadzal mal hulwah. Dan Nabi kata, sesungguhnya harta ini manis. Man akhadahu bihaqqih wa wada'ahu fi haqqih fa ni'mal ma'una huwa. Sesiapa yang mengambil, ya, sesiapa yang mengambilnya dengan haknya dan meletakkannya pada haknya, maka dia adalah pertolongan yang sangat baik. Maka Nabi SAW kata, fashtarrat wa salatat wa balat. Nabi memberikan perumpamaan. Ya, harta ni dia seperti tumbuhan yang tumbuh. Ada jenis harta yang mana kalau kita ambil banyak boleh membinasakan, seperti binatang makan banyak tumbuhan boleh mati. Nabi kata sesiapa yang ambil harta ni dengan haknya, kemudian dia meletakkan pada haknya, maka ia adalah sebaik-baik pertolongan. Sama macam binatang yang makan khadirah, yang makan tumbuhan yang sedikit tadi, yang makan tumbuhan yang sikit demi sikit, dia tak makan banyak. Dia tak makan banyak, maka dia tidak membahayakan. Ia adalah bantuan daripada Allah. Dia ambil harta sikit. Dia katalah dia ada harta, dia ambil sedikit demi sedikit. Dia letakkan pada haknya. Dia belanjakan pada haknya. Maka ia adalah sesuatu yang tidak membahayakan. Wa in akhadahu bighairi haqqihi. Sesiapa yang mengambilnya tanpa haknya, kana kalladhi ya'kul wala yashba. Maka dia seperti orang yang makan tetapi tidak kenyang. Sama macam binatang tadilah, makan tak kenyang, makan demi makan, ambil harta dan lama-lama boleh membinasakannya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok dekat sini, bila Nabi kata kebaikan itu tidak membawa melainkan kebaikan. Tapi bila Nabi kata harta ini, orang yang ambil banyak boleh untuk membinasakan dia apabila dia terlalu obses dengan harta, tak fikir di mana dia nak belanja, dia boleh membawa keburukan. Maksudnya harta ni dia tidak mutlak kebaikan. Ada harta yang membawa kebaikan kepada pemiliknya, ada harta yang membinasakan pemiliknya. Jadi harta ni bila dia jadi nikmat, bila dia jadi baik, bila mana kita pemiliknya menggunakannya, mendapatkannya dengan cara yang baik dan
membelanjakannya juga dengan cara yang baik. Jadi sebab itu Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mana dia menghuraikan hadis ni, dia kata dalam hadis ni Nabi SAW memberikan beberapa perumpamaan. Nabi memberikan beberapa perumpamaan. Yang pertama, Nabi menyamakan harta ni dan berkembangnya harta ni Nabi samakan dengan tumbuhan yang tumbuh. Nabi samakan. Dan Nabi menyamakan orang yang begitu obses dengan harta tanpa memikirkan tanggungjawab terhadap harta tersebut, seperti mana binatang yang begitu obses dengan makan tumbuhan tanpa memikirkan tentang kehidupan dia, tanpa memikirkan tentang kesihatan. Sebab binatang dia tak fikir kan, dia makan sampai bahaya pun dia tak peduli. Begitulah orang yang begitu obses dengan harta. Begitu juga Nabi menyamakan perbuatan memperbanyakkan harta dan menyimpan harta yang banyak, Nabi menyamakan seperti selera waktu makan. Yang mana selera waktu makan ni kita kena kontrol. Kalau tak, dia boleh membahayakan kita. Terlalu penuh sangat, isi dalam perut boleh muntah, boleh menyebabkan sakit perut, boleh menyebabkan keracunan. Begitu juga dengan harta ni. Jangan begitu banyak. Jangan terlalu banyak. Sayangkan kepada harta kerana ia boleh membahayakan. Dan Nabi SAW menyamakan sesuatu yang keluar daripada harta itu, walaupun ia sangat disayangi oleh jiwa kita, sehingga membawa kita kepada perasaan bakhil, seperti mana binatang yang begitu obses makan banyak. Macam itulah orang bakhil. Walaupun dia tahu kalau dia biarkan tumbuhan tu, binatang tu, dia biarkan tumbuhan tu kekal dekat situ, tapi binatang ni dia mungkin ada sifat tamak, dia nak habiskan juga sampai membahayakan diri. Macam itulah siapa ni perumpamaan orang bakhil, yang mana dia tahu kalau dia simpan pun harta dia bukan boleh bawa ke dalam kubur, tapi dia tetap kedekut. Sepatutnya dia infak. Bila infak fisabilillah, dia akan dapat pahala bila dia memberikannya ke jalan kebaikan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini di antara perkara-perkara yang boleh kita ambil faedah daripada hadis yang kita baca pada hari ini. Jadi saya rasa kita pun dah hampir sejam dah pada kuliah kita pada pagi ini. InsyaAllah saya rasa cukuplah sekadar tu untuk kuliah perjumpaan kita untuk kali ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Jadi saya buat kesimpulan lah. Kesimpulan yang ada, yang boleh saya buat pada pagi ini ialah yang pertama, Islam tidak memusuhi kekayaan. Sebaliknya Islam minta kita menguruskan kekayaan itu dengan baik. Islam tidak sekali-kali membenci golongan-golongan yang kaya, tetapi Islam memberikan peringatan supaya mereka yang kaya ini tidak bermusuhan kerana mengejar harta dan tidak menjadi bakhil dan tidak membinasakan diri mereka apabila Allah Azza wa Jal memberikan mereka ujian untuk hidup sebagai orang yang mempunyai kekayaan. Jadi kaya pun ujian, miskin pun ujian. Tuhan nak tengok bagaimana cara kita berinteraksi dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya mohon maaf kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa. Terima kasih kepada Haji Aziz Omar bin Abdul Aziz, sahabat saya Omar, yang menganjurkan kuliah pada pagi ini. Dia yang minta saya untuk kuliah diadakan secara live di Facebook ni. Jadi saya terima kasih kepada mereka yang telah memberikan idea dan sumbangan untuk kita meneruskan kuliah kita setiap bulan. InsyaAllah kita bertemu lagi pada Sabtu bulan hadapan. InsyaAllah akan dikeluarkan iklan daripada semasa ke semasa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.